Saya ingat saya mula dulu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua, pada Puan Sheila selaku penyelaras Pusat CDN and so on untuk Negeri Sembilan, Cikgu Mira yang akan bertindak sebagai moderator pada petang ini. Kemudian kita ada Cikgu Azlida, Cikgu Azlida Ali akan Ya, Ustaz. membentang tahniah lah kerana membentang petang ini. Tak lupa juga kepada bakal cikgu kita, Cik Nurul Ain yang memberikan sokongan teknikal kita pada petang ini. Kerana Encik Muhammad Izzuddin dia ada majlis kombo dia petang ini. Okay? Jadi kita doakan semoga beliau menjalani kombo itu dengan baiklah. Jadi pada petang ini kita sebenarnya sudah melangkah ke siri yang ke-25 untuk CDL Hands On ini. Dan pada hari ini saya masih lagi membincangkan tentang maklum balas, peranan maklum balas dalam kita menyokong pembelajaran. Okay, pembelajaran bermakna murid-murid kita. Sebab maklum balas ini adalah satu pendekatan, satu cara yang sangat baik, yang sangat berkesan untuk menyokong pembelajaran anak-anak. Jadi sebab tu dalam siri-siri yang sebelum ini saya ada berkongsi tentang pentingnya kita memberikan maklum balas supaya anak-anak kita itu, pelajar murid-murid kita tu memberikan fokus kepada membangunkan kompetensi dia untuk belajar, membangunkan kapasiti dia untuk belajar. Sebab itu saya kongsikan juga itu bahawa kalau kita ingin menjadi seorang yang berjaya dalam bidang-bidang yang kita ceburi, kita perlu fokus kepada lingkungan pengaruh supaya kita bersifat proaktif. Orang yang proaktif ini orang yang akan berusaha untuk meningkatkan keupayaan dia, kapasiti dia, kompetensi dia untuk menyokong pembelajaran mereka. Berbeza dengan orang yang reaktif. Orang yang reaktif ni orang yang banyak memberikan fokusnya kepada lingkungan keprihatinan. Sebab kalau kita beri fokus pada lingkungan keprihatinan, lingkungan tersebut adalah di luar kawalan. Kita tak boleh kawal lingkungan keprihatinan itu. Ya. Jadi kalau kita banyak menggunakan masa kita ke arah tersebut, kita bersifat reaktif, ya, maka dia akan menyebabkan kita tidak memberikan fokus kepada membangunkan kapasiti dan juga membangunkan kompetensi kita. Jadi itu sebab tu kita kena selalu membantu anak-anak kita memberikan fokus kepada lingkungan pengaruh itu. Ya. Dia panggil the circle of influence. Itu kita boleh kawal. Satu lagi lingkungan yang tak boleh kita kawal walaupun kita sebenarnya prihatin terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam lingkungan itu dia panggil the circle of concern. Jadi saya ingat itu di antara peranan maklum balas lah ya. Dan saya
pada minggu lepas saya ada sebutkan tentang 4 jenis maklum balas. Okay, 4 jenis maklum balas. Satu maklum balas yang berikan fokus kepada bakat ataupun kepada kita panggil ability. Ya. Jadi di antara ayat yang kita gunakan untuk memfokuskan maklum balas tu kepada ability, kebakat, ialah kita kata anda sangat bijak. Itu contohlah. Contoh dia. Sebenarnya maklum balas yang begitu tidak banyak membantu anak-anak untuk membangunkan kompetensi dan juga kapasiti dia. Ya. Dan satu lagi yang lebih bahaya, mungkin dia akan menjadi lebih selesa. Dia akan berada dalam zon selesa, complacent zone. Yang selesa menyebabkan dia tidak memberikan fokus kepada usaha, iaitu effort untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Okay? Dan dia sebenarnya menjurus kepada satu kita panggil satu mindset, okay? Mindset yang dikatakan sebagai fixed mindset. Ya, fixed mindset. Kalau kita terbalikkan maklum balas itu kepada anak-anak yang kurang, mungkin kita nampak dia ada kekurangan, kelemahan. Ya, kita kata awak ni memang tak pandai. Kan? Kita tak kata bodoh, kita awak ni memang tak pandai. Itu akan menjadikan dia mungkin tidak kita boleh merudumkan ataupun kita menjejaskan dia punya semangat ataupun motivasi untuk berusaha. Sebab tu kita perlu elakkan daripada menggunakan maklum balas jenis yang begini. Jenis yang kedua ialah kita banyak memberikan fokus kepada pencapaian ataupun keberhasilan. Ini pun sama juga. Sebab tu kalau kita kata anda ni bagus, dapat 9/10. Sikit lagi dapat perfect score 10/10. Contoh begitu kan. Ini pun tidak begitu digalakkan untuk kita menimbalah yang begini. Dia akan menjadikan seperti saya katakan tadi, dia akan rasa dia hebat, dia akan berada dalam zon selesa. Orang yang berada dalam zon selesa ni biasanya dia akan melakukan dia akan lalai, dia tidak fokus. Tapi jenis yang kita galakkan ialah jenis yang kedua yang lain. Yang seterusnya itu iaitu menyokong, memberi maklum balas terhadap keputusan yang dibuat oleh murid kita. Ya, kita kata anda telah menggunakan strategi yang baik, menggunakan kaedah yang baik, menggunakan pendekatan yang baik. Itu kita fokus kepada effort. Ya, ini banyak dibincangkan dalam, kalau kita baca buku yang ditulis oleh Profesor Carol Dweck, pakar dalam dia panggil growth mindset. Lawan kepada fixed mindset ini ialah growth mindset, iaitu set minda yang berkembang. Kita yakin bahawa semua anak-anak kita boleh kembangkan dia punya potensi, kita boleh kembangkan dia punya kebolehan. Jadi kita banyakkan membuat maklum balas yang menyokong effort anak-anak tersebut. Jadi walaupun dia lemah, tapi dia akan meletakkan effort ataupun ikhtiar usaha yang bertambah. Jadi kita penting ni, sebab memang kebolehan anak-anak tak sama.
antara satu sama lain. Tapi dia boleh kita bantu melalui usaha mereka. Okay? Usaha mereka. Dan satu lagi jenis maklum balas ialah maklum balas yang kita galakkan anak-anak itu menguruskan pembelajaran mereka. Ini kita panggil regulasi kendiri ataupun self-regulation. Dalam self-regulation ini sebenarnya anak-anak kita latih dia untuk dia menguruskan, okay? Untuk dia menguruskan pembelajaran. Dia panggil self-monitoring, self-directing, dan self-regulating. Dia ada, insyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan terangkan dengan lebih detail bagaimanakah kita dapat membangunkan regulasi kendiri kepada anak-anak. Kita boleh bangunkan regulasi kendiri ini seawal umur anak-anak itu 3 tahun. Saya dah ada modul dia. Bagaimana kita meningkatkan regulasi kendiri anak-anak yang saya namakan sebagai tangkas belajar. Bagaimana kita nak jadikan anak-anak kita itu tangkas belajar. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil sebagai learning agility. Agile. Learning agility. Jadi anak-anak perlu kita bantu dia. Sebab this is the learning capability, learning capacity, learning competency yang perlu dikuasai oleh anak-anak untuk menghadapi masa depan. Masa depan kita ni dikatakan masa depan pasca normal. Pasca normal. Ini kena buat sesi lain lah untuk bincangkan apakah dia pasca normal, masa pasca normal itu ataupun post normal time, PNT, post normal time. Dia ada teori dia, post normal time theory. Dia ada 3C dan ada 4S. Dia bermula dengan 4S. Yang pertama, S yang pertama tu speed. Sekarang ni semua perkara berlaku dengan pantas. Ya, speed. Yang kedua, scope. Apa yang berlaku? Okay, skopnya telah melampaui. Bukan setakat sesuatu lokasi, sesuatu sempadan geografi, dia boleh merangkum keseluruhan. Bila sesuatu konflik itu berlaku dalam sesuatu wilayah, satu dunia akan terlibat. Dia panggil skop. Skop tu dah menjadi makin lama makin besar. Ya? Dulu kita biasa dengar. Dia kata global village. Kan? Global village. Kampung global. Dia dah jadi satu kampung. Bukan kerana itu. Kerana kapasiti ataupun kita ada alat ataupun teknologi yang menjadikan perkara itu berlaku. Yang menjadikan dia skopnya itu sangat luas. S yang ketiga ialah skala, skill. Skala sesuatu perkara itu akan pergi ke peringkat individu. Setiap individu itu akan terkesan dengan sesuatu fenomena yang berlaku. Katakan dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan S yang keempat itu adalah simultaneity, keserentakan. Okay. Ini kita akan bincang nantilah. Jadi orang yang tangkas ni orang yang boleh menghadapi apa yang kita katakan 4S. Kan tak habis cerita feedback. Petang ni saya nak fokus kepada beberapa peringatan, beberapa panduan. Ketika kita melaksanakan, ketika kita menguruskan maklum balas ataupun feedback. Kita perlu ingat bahawa feedback ini dianggap ataupun analoginya laksana pedang bermata dua. Dia bukan setakat boleh membahayakan orang lain, tetapi boleh membahayakan diri pemilik pedang tersebut. Sebab itu dikatakan pedang bermata dua. Maklum balas ni pun ada dua mata. Satu, keberkesanan.
satu kemudaratan. Tak semua maklum balas itu akan memberikan kesan yang positif kepada anak-anak. Dia juga boleh memberikan kesan yang negatif. Sebab tu kita kena faham, kita kena tahu apakah ramuan-ramuan yang perlu kita olah supaya maklum balas yang kita uruskan untuk anak-anak itu, untuk murid kita itu adalah maklum balas yang tidak mendatangkan mudarat tetapi memberikan manfaat. Jadi nanti kita, macam saya kata tadilah yang 4 jenis tu. Kalau kita fokus kepada apa tadi itu, fixed mindset tu tadi, itu sebenarnya mendatangkan mudarat. Tapi kalau kita fokus kepada effort, kita fokus kepada kita membangunkan kompetensi anak-anak, maklum kita itu akan memberikan kesan yang positif, kesan yang bermanfaat. Itu dia katakan ada dua mata tu, ya, dua mata. Jadi bukan apa juga jenis maklum balas yang kita bagi itu semuanya bagus. Jadi kita kena tahu. Sebab tu saya ingatkan di sini. Tetapi memang maklum balas is a very powerful tool untuk kita menggalakkan perkembangan pertumbuhan potensi anak-anak dari sudut sosial, untuk perkembangan sosial dia, dari segi sudut moral, ataupun kita panggil emosi, dan juga di sudut kognitif, intelek. Okay. Jadi kalau nak lebih spesifik nanti saya akan kongsikan nanti insya-Allah dalam sesi yang akan datang tentang metakognitif. Dia ada metakognitif knowledge dan dia juga ada metakognitif kompetensi. Okay. Apakah dia metakognitif kompetensi? Apakah dia metakognitif knowledge? Adakah metakognitif ni kita boleh kembangkan, bangunkan kepada anak-anak. Anak-anak boleh mengembangkan, boleh membangunkan metakognitifnya. Dia ada di teknik dia. InsyaAllah. Kalau ada rezeki nanti kita akan kongsikan perkara tersebut. Itu peringatan yang pertama. Peringatan yang pertama. Jadi, pastikan maklum balas yang kita beri itu betul. Betul maksudnya apa? Memberi manfaat. Bukannya mendatangkan mudarat. Okay. Yang kedua, ini menunjuk kajian. Nanti saya pada minggu akhir nanti, minggu apa tu, saya tak tahu bila, mungkin ada beberapa siri lagi feedback ini. Saya akan kongsikan reference. Dia punya rujukan-rujukan yang cikgu boleh apakan nanti. Boleh semak, baca. Sama ada buku ataupun jurnal artikel. Tapi di antara sarjana yang banyak membincangkan tentang feedback ini ialah Profesor John Hattie. Profesor John Hattie ini seorang sarjana daripada Australia. Beliau bersama dengan seorang lagi sarjana, Profesor Helen Timperley, telah menulis satu jurnal artikel, satu bahan. Nama artikel itu ialah The Power of Feedback. Jadi kalau cikgu boleh salin, type je pada Google tu The Power of Feedback, nanti akan keluar dua nama ini, John Hattie and Helen Timperley. Sebenarnya boleh capai juga file PDF tersebut. Bagus dia baca. Dia ada kemukakan satu model. Dia pakai a model of feedback to enhance learning. Satu model maklum balas yang boleh meningkatkan, memantapkan pembelajaran. Okay. John Hattie pun ada tulis sebuah buku bersama dengan Shirley Clark. Nama bukunya ialah Feedback. Tajuk bukunya Feedback. Buku yang agak tebal. 2019 atau 2020 begitu. Okay. Bagus juga buku tu. Agak komprehensif dan sangat berkait rapat dengan peranan pentaksiran
bilik darjah. Jadi sebenarnya salah satu peranan pentaksir dalam bilik darjah itu ialah untuk memberi feedback kepada guru dan juga kepada murid, begitu juga kepada ibu bapa. Okey. Jadi bila saya sebut penyelidikan itu memang banyak penyelidikan yang dikaji, yang dibuat ya. Tadi saya ada baca satu jurnal dikeluarkan, baru keluar bulan Mei 2023 yang membincangkan tentang peranan feedback ini untuk kemahiran bahasa, kemahiran menulis. Itu dalam konteks bahasa di apa tu, kajian tu dibuat di negara China. Menarik juga. Konsepnya sama. Perkara yang sama juga dibincangkan, feedback yang macam mana sebenarnya yang dapat membantu anak-anak yang menjadikan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa kedua, yang menyebabkan dia boleh membangunkan dia punya kompetensi dia untuk menulis dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Okey. Jadi 38% daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa maklum balas mendatangkan madarat daripada memberikan kebaikan ataupun manfaat. Ingat tu bukan sedikit ya. Hampir 40% ya. Maklum balas yang diberikan oleh guru kepada murid mendatangkan kesan yang negatif. Kan? Maksudnya lebih baik jangan beri maklum balas ya. Biarkan anak itu sendiri, itu lebih baik. Sebab kalau kita bukanya mulut ataupun kita bagi saja maklum balas, menyebabkan mudarat kepada anak-anak tersebut. Sebab kalau maklum balas kita tu menyebabkan dia hilang motivasi, menyebabkan dia rasa rendah diri, kurang confident. Jadi memang apalah, tak baiklah. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Sebab ada kajian yang menunjukkan peratus kemudaratan tu agak tinggi. Ya. Jadi dengan cara begitu, okey. Kalau kita contoh ya, kalau kita beri maklum balas, kita punya maklum balas tu seolah-olah kita sangat kritikal. Bukan maksud saya tidak boleh kita kritik, tapi kita tengok kritikan kita tu adakah kritikan yang membina, konstruktif, kritik, apakah konstruktif kritik, ataupun the other side, the other way around, destruktif. Jadi anak-anak ni dia punya sensitivity dia tak sama antara satu dengan yang lain. Ada tu dia sangat sensitif. Ya. Bila nak pula bila kita bagi maklum balas yang ketika tu secara terbuka. Bila kita buat terbuka mungkin dia akan rasa diaibkan yang di depan rakan-rakan dan sebagainya. Satu lagi mungkin dia bersifat judgemental. Kita menghukum, satu bentuk hukuman, satu bentuk penghakiman. Kita jatuhkan hukum kepada kerja, kepada prestasi anak-anak itu. Jangan buat begitu. Dia akan mendatangkan mudarat. Saya ingat saya ambil ini pun dah sampai buku 3:10. Ambil sikit lagi lah sikit lagi masa. Saya ambil yang nombor 3 ialah. 3 tu, yang 4 jenis tu saya dah terangkan di awal tadi. Cuma saya nak terangkan kat sini, nombor 3 ni sebenarnya ada proses di sebalik jenis maklum balas itu. Penyelidik ni sebenarnya John Hattie dan juga Helen Templey lah tu. Ada 4 jenis. Bukan 4 jenis tu, maksudnya 4 jenis. Dia ada 4 level. 4 levels of feedback.
Okey, ada 4 aras. Aras ya. Peringkat-peringkat dia ada 4 peringkat kita memberi maklum balas. Kalau jenis ada 3, maksud saya ada 3 apa ni, dia peringkat juga, tapi dia lebih kepada proses dia. Proses maklum balas itu diterima ataupun diberi. Label yang pertama, okay, label aras yang pertama, bukan peringkat ni lah, ni kita panggil label ya. Aras yang pertama ialah aras tugasan. Bila kita bagi tugasan, peranan feedback pada ketika itu untuk melihat sama ada anak-anak faham tugasan tersebut dan boleh melaksanakan tugasan itu dengan baik. Itu perlukan kepada feedback. Feedback ni kita boleh, sebab tu saya kata kalau mengikut Profesor John Hattie, feedback yang baik adalah feedback yang datang daripada murid. Anak-anak tu bagi feedback kepada kita. Jadi dia tahu, kita tahu sama ada dia pada level yang mana. Dia boleh tak melaksanakan tugasan itu, aktiviti yang telah kita rancang, ataupun sebaliknya. Okey, dia faham tak apa yang dia nak buat? Itu yang pertama. Okey, aras yang kedua dia panggil aras proses. Ni proses inilah yang saya katakan tadi, ada 3 peringkat. Peringkat perancangan, peringkat pelaksanaan, dan peringkat hasil, penghasilan. Dah hasil, dah dapat dah hasil dia. Dia panggil feed up, feed forward dan juga feedback. Feedback tu benda tu dah berlaku. Feed forward tu sedang berlaku. Proses dia. Dan feed up belum berlaku. Maksudnya peringkat perancangan, peringkat ni pelaksanaan dan juga peringkat hasil, penghasilan. Ini saya akan terang lebih detail lah apa yang feed up, feed forward dengan feedback itu. Dan aras yang ketiga ialah aras regulasikan diri. Kita dah bincang sikit tadi apakah dia regulasikan diri, kemampuan anak-anak untuk memantau pembelajaran dia, kemampuan dia untuk menguruskan pembelajaran dia, dan kemampuan dia untuk regulate, kawal selia, mengawal selia pembelajaran dia. Ini penting. Ya, sebab tu ada feedback yang akan fokus kepada self regulation, regulasikan diri anak-anak itu. Dan level yang keempat ialah level self. Self ni pada diri dia, diri anak-anak tersebut. Jadi saya ingat cukuplah kot bagi petang ini. Saya harap perkongsian saya ini sikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu yang hadir, kepada kalau nak dapatkan apa tu siri-siri yang sebelum ini, boleh layari laman web Cognitive Docs Learning tu, kan boleh dapatkan. InsyaAllah lah nanti saya akan minta Azwani ke siapa ke untuk compilekan apa ni slot saya ni. Nanti dia boleh nampak rintitan satu siri kepada siri yang lain. Saya ingat setakat dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu yang hadir pada ketika ini. Saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Dr. Mustafa. Hari ini rasanya suara saya dah okey sikit kot. Apa khabar doktor? Dah bagus. Saya suara pula yang serak sikit. Tak berhenti cakap. Terjangkit daripada saya kot. Saya memang padat lah, program padat. Cuaca pun tak menentulah doktor. Kejap panas. Tak apa. Lepas tu kejap lagi sejuk. Baguslah ada perubahan-perubahan kan. Kita tak bermusim. Ada tengah negara lain tu ada musim sejuk, musim panas. Kita ni sejuk panas macam campur. Okey lah tu.
It's okay. Okey. Okay, thank you. Terima kasih, Doktor.